Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan lagi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hidup di muka bumi Allah ini. Dan kita juga bersyukur kepada Allah kerana Allah masih lagi memberikan kita nikmat, iaitu melaksanakan tugas kita sebagai seorang da'i ataupun pendakwah di muka bumi Allah ini. Kerana salah satu daripada peranan yang mesti kita mainkan dalam konteks kehidupan kita sebagai seorang manusia ini adalah balligh anni walau ayah, kata Rasulullah, sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Inilah ciri-ciri yang mesti ada kepada kita sebagai seorang insan dan manusia yang mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dakwah ini merupakan suatu tanggungjawab yang sangat-sangat penting bagi kita untuk kita laksanakan. Jadi dalam siri ini tuan-tuan, kita akan menelusuri, kita akan mengkaji tentang suatu buku yang sangat penting, yang sangat bermakna bagi kita umat Islam khususnya. Walaupun banyak kitab-kitab tentang dakwah yang ada ditulis di luar sana, tetapi saya lebih cenderung dan juga menarik untuk mengajak tuan-tuan dan perempuan, saudara-saudari di luar sana, untuk sama-sama kita berbincang tentang satu tajuk buku yang ditulis oleh Pak Nasir, iaitu Fiqhud Da'wah. Fiqhud Da'wah maknanya kefahaman tentang dakwah. Buku ini adalah merupakan satu buku yang lama, yang telah pun dicetak lama, dan ini telah pun diterbitkan berkali-kali, ya. Dan yang di tangan saya sekarang ini adalah merupakan cetakan yang terkini yang telah pun berada di pasaran dan saudara boleh mendapati di kedai-kedai buku. Fiqh dakwah yang ingin kita bincangkan ini sebenarnya adalah merupakan tulisan Pak Nasir yang telah pun disusun, yang mengungkapkan tentang beberapa aspek-aspek dakwah yang mesti difahami. Ya. Dalam buku ini saudara dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama sekali, bahagian yang menceritakan tentang asas-asas tentang dakwah, ya. Asas-asas tentang dakwah yang menelusuri aspek-aspek tentang Islam itu sebagai agama risalah. Agama Islam yang kita anuti ini merupakan suatu agama yang menekankan tentang asas-asas kefahaman Islam. Ya. Kita akan berbincang dan membaca tentang asas-asas berkaitan persoalan-persoalan tauhid sebenarnya. Sebab itu sebagai seorang pendakwah, kita yang buat kerja dakwah ini, maknanya kita kena memahami asas-asas tauhid. Kalau kita tak faham tauhid, itu yang menjadi masalah. Kadang-kadang kerja-kerja dakwah kita itu tersasar daripada asas-asas utamanya. Dan juga dalam bab pertama ini tuan-tuan, kita akan juga menelusuri tentang jejak risalah ini. Apa contoh kita? Contoh kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'i yang paling hebat, da'i yang paling masyhur, da'i yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mahu tidak mahu sememang ialah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga akan mengkaji dan melihat dan berbicara tentang buku ini berkaitan tentang aspek-aspek yang berkaitan tentang kekeluargaan. Ya. Bagaimana pentingnya dakwah ini dimulakan daripada dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan kita kembangkan kepada masyarakat. Manakala dalam bahagian yang kedua pun tuan-tuan, ya, barulah kita akan masuk kepada aspek yang lebih luas. Selepas kita berbincang tentang konsep tauhid dalaman, asas-asas dakwah dan sebagainya, maka dalam bahagian yang kedua nanti kita akan berbincang tentang kewajiban dakwah. Kita akan berbicara tentang kepentingan dakwah, kaifiat dakwah, cara-cara berdakwah, dan juga adab-adab berdakwah. 4 perkara ini dinukilkan dalam buku ini sebagai panduan kepada kita sebagai seorang da'i, bagaimana untuk kita menjadi da'i yang hebat, da'i yang berkualiti, da'i yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh baginda besar, junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua-dua bahagian ini tuan-tuan merupakan sebagai satu pelengkap kepada kita sebagai seorang da'i, bagaimana kita melihat dalam buku Fiqh Dakwah ini memberikan panduan tidak hanya sekadar kepada golongan yang baru mula dalam dakwah,
ketika saya menelusuri kata-kata yang ditulis oleh Pak Nasir dalam buku ini, dinyatakan bahawa buku ini juga lebih baik bukan hanya kepada para pendakwah muda yang baru bermula dalam bidang dakwah, malah mereka-mereka yang telah lama dalam berdakwah. Buku ini boleh menjadikan sebagai suatu proses muhasabah, proses kita untuk mengambil iktibar dan juga mengemaskinikan peranan kita, tanggungjawab kita sebagai pendakwah khususnya, di mana kadang-kadang bila kita dah lama berdakwah ini tuan-tuan, kadang-kadang kita mungkin ada ilmu yang kita kurang, ada pengalaman yang perlu kita tambah, ada kitab dan pengajian yang perlu kita pelajari supaya kita tidak mudah tersasar dan juga tergelincir dari panduan dakwah Islamiah yang telah pun diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tuan-tuan, buku Fiqh Dakwah ini merupakan suatu panduan yang asas bagi kita, dan kita juga jangan lupa bahawa bila berdakwah, sama ada berdakwah secara lisan atau berdakwah secara hal atau berdakwah secara media sekalipun, maknanya kita mesti berbalik kepada persoalan asas. Yang pertama ialah tauhid kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga bagaimana kita nak memahami kaedah-kaedah, asas-asas bagaimana kita berdakwah. Itu ada ditulis dalam buku ini, dan mungkin ianya boleh menjadi panduan kepada kita semua, dan kita akan menjadi seorang da'i yang hebat, seorang da'i yang berkualiti, dan menjadi golongan-golongan yang berkualiti sebagaimana yang telah saya nyatakan dalam kata-kata yang sangat masyhur oleh Pak Nasir. Ya, saya kongsikan dengan tuan-tuan bagaimana beliau mengungkapkan, jangan berhenti tangan mendayung, nanti arus membawa hanyut. Artinya jangan berhenti dalam kerja dakwah. Kalau kita berhenti tuan-tuan, kadang-kadang kita akan terhanyut daripada cabaran globalisasi, segala isu-isu yang hadir pada hari ini kadang-kadang menyebabkan kita hanyut dalam kehidupan kita. Jadi seorang tokoh yang mengungkapkan kata-kata ini perlu kita sama-sama fahami, dan semuanya akan diterjemahkan dalam buku Fiqh Dakwah ini yang sama-sama insya-Allah kita bincang mengikut siri-siri yang akan datang insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.